Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah doakan mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya bertemu lagi kita pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan pembelajaran kita walaupun kita hanya bertemu di alam maya. Dan Ustazah harap semuanya telah pun bersedia dan masih lagi bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita. Baiklah, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita menadah tangan, membaca doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terangkan hati kita untuk menerima segala ilmu yang akan disampaikan sebentar lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini adalah perkara ibadat, dan pada hari ini kita akan sambung dengan tajuk yang baru. Dan Ustazah nak semua sekali buka kitab muka surat 27 dan juga muka surat 28. Baiklah, tajuk yang akan kita belajar pada hari ini adalah jenis-jenis mandi sunat. Okey, jenis-jenis mandi ada 3. Kita dah belajar. Yang pertama, mandi wajib. Yang kedua, mandi sunat. Dan yang ketiga, mandi harus. Dan hari ini Ustazah akan terangkan apakah jenis-jenis mandi sunat. Ada banyak jenis-jenis mandi sunat, tapi pada hari ini kita akan belajar 9 sahaja yang terdapat di dalam kitab ibadat. Baiklah, yang pertama adalah mandi sunat hari Jumaat. Bila kita nak mandi sunat hari Jumaat? Mandi sunat hari Jumaat dilakukan pada hari Jumaat kerana hendak menunaikan solat Jumaat. Sebaik-baiknya kita mandi apabila kita nak pergi solat Jumaat. Tak kisahlah waktu pagi ataupun sebelumnya masuk waktu zuhur. Seterusnya yang kedua adalah mandi sunat 2 hari raya, iaitu Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Raya Aidil Adha. Pernah buat tak semua? Kalau pernah buat, Alhamdulillah. Bagi yang belum pernah buat, dah belajar hari ini, bolehlah buat pada tahun hadapan insya-Allah. Bila nak buat? Selepas kamu mandi harus, iaitu waktu pagi tu sebelum azan kamu mandi. Kamu dah mandi harus. Mandi harus tu mandi macam biasa yang awak mandi hari-hari tu. Kemudian dah bersih, barulah niat untuk mandi sunat Hari Raya Aidilfitri ataupun Aidil Adha. Seterusnya adalah mandi sunat gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Bila kita nak buat ni? Apabila berlakunya gerhana matahari dan bulan sehinggalah ia pulih seperti sedia kala. Dah tak ada lagi gerhana, maka dah habislah waktu mandi gerhana bulan dan juga matahari. Seterusnya adalah mandi sunat solat istisqa. Apa itu solat istisqa? Solat istisqa adalah solat minta hujan. Biasanya kita akan lakukan solat istisqa ini waktu kemarau yang panjang, tak ada air, maka kita akan lakukan solat istisqa. Solat istisqa boleh dilakukan secara bersendirian ataupun secara berjamaah. Tapi kebanyakan orang selalunya melakukan solat ini secara beramai-ramai di kawasan lapang. Kalau kita nak mandi solat sunat istisqa, kita kena mandi sebelum kita menunaikan solat. Kalau kita melakukan secara bersendirian. Kalau kita lakukan secara berjamaah, waktunya adalah
daripada mula orang ramai berhimpun untuk menunaikan solat sehinggalah habisnya waktu selesai orang ramai menunaikan solat sunat istisqa. Kita teruskan lagi dengan mandi yang seterusnya, iaitu mandi setelah memandikan mayat atau jenazah. Bila kita nak buat ni, iaitu selepas kita memandikan jenazah ataupun mayat, maka disunatkan kepada kita untuk melakukan mandi sunat. Seterusnya adalah mandi sunat setelah memeluk agama Islam. Maksudnya apabila seseorang itu telah mengucap 2 kalimah syahadah, dah berikrar dia dah masuk Islam, maka disunatkan kepadanya untuk mandi sunat setelah memeluk agama Islam. Seterusnya adalah mandi setelah sembuh dari pitam atau gila. Maksudnya kalau berlaku salah satu perkara tadi tu, orang tu pitam ataupun orang tu gila ataupun orang tu pengsan, maka setelah ia sembuh, dia dah baik, dia dah bangun, sunat baginya untuk mandi sunat. Seterusnya adalah mandi ketika hendak berihram haji ataupun umrah. Maksudnya sebelum kita nak memakai pakaian ihram yang warna putih ni yang awak nampak dalam gambar ni, maka disunatkan untuk kita melakukan mandi sunat. Yang terakhir adalah mandi ketika hendak masuk ke kota Mekah. Maksudnya sebelum seseorang itu masuk ke kota Mekah, maka sunat baginya untuk melakukan mandi sunat. Alhamdulillah, selesailah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Dan di sini Ustazah ada sertakan tugasan yang anak-anak perlu buat, iaitu salin jenis-jenis mandi sunat di dalam buku tulis ibadat dan hafazkan nama-nama jenis-jenis mandi-mandi sunat. Sekian dulu pertemuan kita pada kali ini dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada sesi yang lain. Dan Ustazah harap semuanya dapat melaksanakan tugasan yang Ustazah berikan dengan baik. Dan Ustazah ucapkan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.